Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada juru perantara majlis yang dihormati Tuan Nazir Masjid Al-Khairiyah bersama dengan seluruh ahli jawatan kuasa, yang dimuliakan para imam Bilal dan Siap, yang amat dialu-alukan, yang bahagia ahli panel pada pagi ini yang akan membawa bicara tajuk yang begitu sekali amat baik untuk sama-sama kita ikuti dan fahami benar-benar betul-betul maksud di sebalik perkataan balik kampung biar selamat. Seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin wal hadirat sidang jemaah ahli qaryah Masjid Al-Khairiyah yang terus-menerus memberi sokongan yang tidak berbelah bagi. Sebagaimana saya datang pada sekitar 2 tahun yang lalu, maka pada tahun yang kedua ini dijemput balik untuk bersama-sama dengan seluruh ahli qaryah sekalian, bagi kita bersama-sama membicarakan sebuah tajuk yang kita pun telah dapat dengar itu tadi. Maka bersama dengan kita sebagaimana yang telah diberitahu, inilah dia kekanda angkat saya yang bahagia Ustaz Muhammad Jazlan bin Abdullah, yang merupakan juga kekanda kepada Ustaz Muhammad bin Abdullah, yang insyaAllah kalau direzekikan oleh Allah dapat kita membawa beliau. Kemungkinan beliau agak ada dugaan sikit kot. Minggu lepas ya Ustaz Muhammad Jazlan dapat anak yang baru, jadi tak dapat dipasti. Semalam ni kata okey. Itu dia. Apa khabar Ustaz? Sihat ya? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita semua melihat tajuk yang akan dibawa pada pagi ini mungkin terngiang-ngiang di telinga kita, di pemikiran kita, tentang lagu Allahyarham Sudirman. Tak payah menyanyi lagu ya. Tu. Kalau sebagian ustaz dia kira tarik terus. Walaupun bunyi lagu balik kampung yang didendangkan itu nampak bunyi macam apa? Seronok, sukaria. Tetapi balik kampung yang kita nak bawa dalam perbincangan pada hari ini adalah merujuk kepada balik kampung yang jauh, balik kampung yang lagi amat sekali kita tak boleh gambarkan dan bayangkan, yang merujuk kepada balik kampung ke dalam kubur kita masing-masing, balik kampung ke negeri akhirat kita yang begitu sekali gaib hal ehwal keadaannya. Maka tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita nak balik kampung kita yang tak berapa jauh, mungkin ada nak balik ke Johor, ke Kelantan, utara tanah air dan sebagainya, perlu kepada persiapan dan persediaan. Ini kan lagi pula nak balik kampung kubur masing-masing. Tak tahu tanah kubur kita ni dekat mana. Nak balik kampung akhirat lagi amat jauh. Subhanallah, sampai ke sini tadi di simpang sana, bawah sana, saya ingat baru sajalah kau kena ya. Siapa-siapa yang lalu tadi boleh nampak lah. Subhanallah, itu bukan balik kampung. Tak tahulah dia nak pergi ke mana. Pun sudah diuji dan diduga oleh Allah. Dahsyat tuan-tuan. Ikut-ikut tengok keadaan jalan tu tak wajar lah orang kata apa, bawa laju sampai patah tiang apa, lampu ke apa tadi. Allahu Akbar kabira. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya bukan nak bawa dengan bersama dengan ustaz peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan Negara, tapi apa yang akan dipaparkan di sini adalah jalan daripada apa yang telah ditunjuk oleh Al-Quran dan Sunnah, yang bagi pasti boleh membuatkan kita selamat sampai ke destinasi yang kita nak tuju. Untuk itu, mari kita mulakan untuk bahagian yang pertama ini bersama dengan bahagian Al-Ustaz Muhammad Jazlan bin Abdullah. Apakah mukaddimahnya Ustaz kepada kita semua untuk nak dapat pasti boleh sampai mudah-mudahan dengan selamat jayanya ke kampung kita masing-masing. Silakan Ustaz. Astagfirullahaladzim, 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 allazina muhaqqin wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
amma ba'd. Yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Moderator kita Ustaz Amin Rohizam, yang saya hormati lagi saya kasihi Tuan Pengerusi serta barisan ahli tuan kuasa Masjid Al-Khariyah Taman Seri Gombak, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, ustazah, tuan-tuan guru, pemikir-pemikir Islam, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama kalinya sama-sama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini dapat sekali lagi kita berhimpun dan berkumpul di dalam masjid yang mulia ini, dan alhamdulillah sama-sama kita dapat menaikkan solat fardu subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima amalan kita ini, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua hamba yang bertakwa. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat keselamatan dan kejayaan daripada dunia sampai akhirat insya-Allah. Dan bersyukur kita di atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan kepada kita. Alhamdulillah, masih jua Allah panjangkan umur kita khusus dalam mentaati Allah. Masih Allah kurniakan kita rezeki halal banyak lagi baik. Masih Allah kurniakan kita pelbagai kesempurnaan nikmat. Masih jua diberinya nikmat makan, pakai, kesihatan dan pelbagai kesempurnaan nikmat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat beramal itu sendiri. Mudah-mudahan yang berkata-kata ini dan mendengar kata-kata ini kita semua menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan sama-sama kita banyakkan doa bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua jauh dari sifat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu-ibu, ayah-ayah, muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok kalender kita, hari ini merupakan hari yang ke-20. Insya-Allah ya, baki 9 atau 10 hari lagi kita akan berpuasa. Dan biasanya akhir-akhir Ramadan ni yang dibincangkan iaitu berkaitan dengan balik kampung. Semua ada perancangan. Suami isteri dah buat undian dah, nak balik kampung mana, kan? Tapi saya tengok kat sini macam ramai otai-otai kat sini, old-timer maknanya kampung kat sini. Maknanya mungkin anak-anak akan balik ke kampung Seri Gombak. Seri Gombak ni bukan taman, dah jadi kampung. Ya. Maka apabila kita sebut tentang balik kampung ini, memang itu pasti. Itu pasti. Raya pun kita pasti akan datang kepada kita. Tapi yang lebih pasti yang akan hampir kepada kita iaitu apa? Iaitu kematian. Kematian ni benda yang kita akan balik ke negeri tempat asal kita, iaitu kita akan hidup selama-lamanya. Persoalan yang besar apabila Allah Ta'ala kurniakan kepada kita khususnya bulan Ramadan ini, maka Allah hidangkan kepada kita dengan berbagai-bagai ibadat, yang mana kita mulakan pada malam tadi dengan qiyamul lail untuk iaitu mengejar iaitu malam Lailatul Qadar, mengharap daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita semua. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sesiapa yang membangunkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharap pahala daripada Allah, maka Allah ampunkan segala dosa-dosanya yang telah lalu. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Oleh sebab itu, apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata yang Allah berikan kepada kita melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita mendapat keselamatan daripada dunia sampai akhirat. Oleh sebab itu, bila kita sebut tentang persiapan untuk balik kampung kita, maka Allah Subhanahu wa taala telah berpesan kepada kita dalam surah An-Nahl ayat yang ke-97, yaitu auzubillahi minasyaitonir rajim, man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Dalam ayat ini, ibu-ibu, ayah-ayah, muslim muslimat yang dirahmati Allah sekalian, apabila Allah berpesan kepada kita melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali Allah sebut, sesiapa yang membuat amalan-amalan yang soleh, yaitu membuat perkara-perkara yang baik, tidak kiralah sama ada yang berbuat baik itu digulungkan dalam golongan orang lelaki ataupun perempuan, dan mereka itu daripada golongan yaitu yang beriman, maka Allah janjikan kepada mereka itu
dihidupkan mereka itu dalam keadaan yang begitu baik. Dan bukan itu saja, setiap amalan itulah maka Allah gandakan amalan mereka itu, diberi kepada mereka itu ganjaran pahala, yang mana dengan pahala itu mereka akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya perkara yang pertama, persiapan untuk kita balik ke tempat asal kita, iaitu dengan beramal dengan amalan-amalan yang soleh. Yang dikatakan amalan soleh itu kita membuat satu perkara amalan yang mana dasarnya mengikut syariat Nabi SAW. Tapi ingat, pada asas iaitu amalan yang perlu kita jaga, khususnya kita berada pada 20 hari bulan Ramadan ini, maka ingat bahawa sesungguhnya perkara yang pertama hendaklah sama-sama kita jaga iman kita. Ini perkara yang asas. Ya Allah, saya nak sebutlah, pada 17 Ramadan hari itu kita dah start, iaitu apa, yang lepas kita buat apa tu nama majlis, iaitu apa, nuzul Quran. Saya nak sebut di sini, bila kita masuk saja majlis nuzul Quran itu, pernah tak kita, antara kita ni, kita rasa Quran itu datang kepada kita, mengajarkan kepada kita satu perkara untuk persiapan kita balik kampung kita yang asal, iaitu akhirat. So itu saya nak sebut, Al-Quran itu datang kepada kita bukan hanya iaitu apa, untuk kita dengarkan alunan Al-Quran itu, gelombang Al-Quran itu, tetapi Al-Quran itu menjadi panduan kepada kita. Oleh sebab itu, apa ayat yang kita bacakan ini adalah merupakan panduan daripada Allah. Dan mula daripada 17 Ramadan tu kita dah tahu dah, bila mana kita baca Al-Quran saja kita dah tahu waktu itu Al-Quran sedang berbicara dengan kita. Dapat tak kita rasakan? Baik, saya nak tanya dengan ibu-ibu yang sekalian. Pertama saya nak sebut, siapa orang beriman angkat tangan? Satu, dua, tiga. Sekali lagi saya nak tanya, siapa orang beriman angkat tangan? Ada ramai sikit lah, Alhamdulillah. Tadi yang pertama tu saya faham, nak angkat tangan pun takut dah orang lain angkat tangan ke belum. Kenapa saya tanya? Okey, saya sebut tadi kan, persiapan kita iaitu nak balik kampung, kita ada buku panduan kita, kita ada manual book kita, iaitu Al-Quran. Dalam Al-Quran, sebelum kita masuk saja bulan Ramadan, pada bulan Syaban tu, ingat tak bahawa sesungguhnya apabila Allah turunkan perintah untuk kita berpuasa pada ayat 183 pertama dalam surah Al-Baqarah itu, sebab apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Waktu tu apa yang kita rasa? Kita rasa tak bila mana Al-Quran itu berbicara dengan kita, bila kita baca Al-Quran itu sedang berbicara dengan kita, wahai orang-orang yang beriman? Saya nak tanya, pernah tak kita rasa? Kalau seorang itu benar-benar ia rasa Al-Quran itu sedang berbicara dengan dia, tatkala ia membaca Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kenapa? Apa hal? Apa cerita? Pernah tak kita baca macam tu? Sebab itu ini benda asas. Kalau kita tak dapat pegang Al-Quran, asas untuk kita balik kampung kita, maka kita tak akan dapat kesempurnaan ibadah dalam hidup kita. Asasnya iman. Sebab itu kita ini dalam Islam diajar menzahirkan iman, menyuruhkan amalan. Ya, kita kena faham, ini asas. Menzahirkan iman, menyuruhkan amalan. Itulah yang dia bawa daripada zaman dulu kala lagi. Sebelum zaman Nabi SAW, saya nak sebut satu orang perempuan yang bernama Masyitah. Kenal kan? Kenal dengan Masyitah kan? Masyitah tu dia kerjanya iaitu menyikat atau mensisir rambut anak Fir'aun. Waktu sikatnya lepas, dia sebut pada lisannya, ya Allah atau Allah. Maka anak Fir'aun tanya, engkau sebut nama siapa tu? Engkau sebut apa tu? Maka dijawab oleh Masyitah, itulah Tuhan aku, Tuhan kau, Tuhan bapa kau. Waktu tu anak Fir'aun tanya, ada ke Tuhan selain dia bapa aku? Ada. Anak Fir'aun tanya Fir'aun. Maka Fir'aun panggil Masyitah, apa yang kau katakan, kalimat yang kau katakan ada Tuhan selain aku? Waktu tu dijawab oleh Masyitah, Allah. Kita faham benda ni kan? Okey. Bila mana disebut oleh Masyitah, Masyitah menzahirkan keimanan, akhirnya Masyitah itu dibunuh. Nampak tak?
pasal menzahirkan iman. Satu. Sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tengok Nabi itu terkenal dengan sebutan gelaran Al-Amin. Nabi itu daripada remaja, daripada kecil orang cukup sayang kat dia. Orang yang paling benar, paling mulia ciptaannya, paling suka orang bergaul dengan dia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa aja iman, zahirkan iman, maka Nabi dituduh gila lah, dituduh apalah, disusahkan Nabi, diboikot Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kisah Nabi. Dan begitu juga apabila para sahabat Nabi yang selalu kita dengar namanya Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal ini dia menzahirkan iman, menzahirkan iman. Akhirnya sampai diseksa, ditarik dengan kuda dekat pasir yang panas, ditindih berdadanya, perutnya dengan batu yang besar sebab menzahirkan iman. Ibu-ibu kena faham, ada satu sejarah juga. Sejarah yang bernama Sumayyah. Tahu tak siapa Sumayyah? Kan? Siapa Sumayyah? Iaitu dia ibu kepada Ammar. Betul Ammar tu bapa dia siapa? Yasir. Yasir tu kahwin dengan Sumayyah, dapat anaknya Ammar. Betul Betul tu. Ammar kahwin dengan Sumayyah, dapat anaknya Ammar tu bapa dia apa? Yasir. Baik, dalam sejarah Islam kalau tengok catatan dia, orang perempuan yang pertama syahid siapa? Sumayyah. Kenapa mereka itu, iaitu disebut menzahirkan iman, sampai mereka itu diberi ujian sampai mati, sampai wafat mereka itu semua kerana menzahirkan iman. Oleh sebab itu saya nak sebut perkara asas dalam kehidupan kita mulai hari ini, jaga baik-baik. Yang berkata-kata ini kita mulakan hidup kita dengan menzahirkan iman. Apabila kita dapat menzahirkan iman, insya-Allah Islam yang kita pegang ini kita akan selamat. Orientalis datang kepada kita, tukar cara kita berfikir. Zahirkan iaitu amalan, sorokkan iman. Oleh sebab itu apabila kita membaca Al-Quran, maka kita tidak akan nampak negeri akhirat. Kerana apa? Kerana kita tidak menzahirkan iman. Bila mana disebut ya ayyuhalladzina amanu, tidak ada seorang pun yang menjawab ya, apa yang berlaku. Bila disebut man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun, iaitu siapa yang beramal dengan amalan yang soleh, tak kira lelaki atau perempuan, dengan dasarnya beriman, maka Allah akan hidupkan mereka itu. Janji Allah itu akan hidupkan kepada mereka itu dengan kehidupannya yang baik dan sempurna. Nampak Dan mulai hari ini kita mula baca Al-Quran dengan menzahirkan iman. InsyaAllah bekalan asas yang pertama itu untuk kita bawa balik kampung kita yang asalnya diberi oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabi SAW, iaitu apa? Dengan iman. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat kejayaan daripada Allah, daripada dunia sampai akhirat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Muhammad Jazlan. Subhanallah, dua kata kunci utama daripada bahagian yang pertama ni kita dapat apa tuan-tuan dan puan-puan? Amal soleh dan juga iman. Ini dua perkara besar yang menjadi perhatian Allah, sampai Allah kata demi masa sesungguhnya banyak manusia yang apa? Dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beramal soleh. Bab nak apa? Berpesan tentang kebenaran dan kesabaran tu tangga tinggi tuan-tuan. Kurang-kurang dapat dua bahagian tu dahulu. Sebagaimana kata ustaz tadi kepada kita, buat balik penyimakan, buat balik penilaian. Subhanallah tuan-tuan, saya Ustaz Muhammad Jazlan, kita pernah sampai ke negara Pakistan. Tuan-tuan ada pernah sampai ke sana? Ada orang Pakistan kat sini? Tak ada satu sikap dan tabiat mereka, kalau tuan-tuan satu hari nanti pergi, kalau tak kena, tak kenalah, ada hari terkena. Tu ya. Sebab saya teringat tadi bila mana Ustaz Muhammad Jazlan tanya siapakah mengaku diri dia beriman, jadi macam segan silu nak mengangkat tangan. Kan. Maka kalau kita tuan-tuan dan puan pergi ke sana, satu tabiat perangai mereka ni, bila orang yang dia jarang kenal, dia nak mula berkenalan, dia tanya apa? Where are you from? Contoh. How are you? Nombor 3 ataupun mula-mula kalau nasib tak baik, are you Muslim? Tu. Dalam bahasa yang lain, kalau di bahasa kita ni, kamu ni orang Islam ke? Kalau di tempat kita agak-agak kalau orang tanya macam itu,
Makan boleh sembarang makan ya. Cakap jangan sembarang cakap. Tengok orang lah. Itu kalau kita lah kan. Memang itu tuan-tuan akan hadapi suatu suasana. Ayu Muslim, kita yang mula-mula kena, kita pun jadi panah hati, kita pun jadi nak terbakar. Kita tanya dekat dia balik, ayu Muslim, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya ingat dia nak angkat buat satu Malaysia ke apa. Syahadat. Menunjuk ke apa tuan-tuan? Dia orang yang beriman, dia orang Islam. Tengok, kita ni tadi apa? Bukan kata tak mau mengaku, kita duduk dalam apa? Sindrom apa? Sekarang aku mengaku pula, orang kata menunjuk pula. Padahal memang disuruh tadi kata ustaz apa? Menzahirkan, memperlihatkan. Kerana ini memang disuruh oleh agama. Subhanallah, muslimin yang dirahmati Allah. Bila kita nampak perkara ini macam tu punya keadaan, yang lain-lain itu kita kena cari, tambah, perbaiki. Sebab apa? Kita tidak boleh pasti hidup kita ini sampai bilakah akan dijemput, panggil balik oleh Allah. Tiap-tiap pagi Jumaat kita dengar imam membaca, qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakanlah wahai Muhammad, apabila kamu diwakilkan, sungguhnya maut yang akan kamu hadapi itu akan datang kepada kamu dengan diwakilkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kamu, dan di ketika itu pasti kamu akan apa? Kembali balik pulang. Allahu Akbar. Kalau Allah yarham Ustaz Asri, dia kata apa? Pergi tak kembali. Ini bukan dia cerita balik kampung lagi dah. Pergi balik tak kembali, patah-patah balik dah. Rakaman apa? Syahadah yang nak dirakamkan pada bulan Syaban tu untuk nak dibuat lagu dia yang masih duk terngiang-ngiang lagi. Baru sahaja keluar daripada rumah, baru sahaja sampai dapat bercakap dengan isteri, masuk studio, baru nak mula jatuh. Subhanallah tuan-tuan. Hari Jumaat yang lalu, subhanallah, siapa tak kenal dengan apa? Profesor Easy. Tu habis dah, tak boleh dengar dah tuan-tuan. Renung-renungkan dan selamat beramal. Tak ada dah tuan. Itulah orangnya. Dalam tempoh awal 29 Syaban, Dr. Muhammad Fadil Hanafi, kalau mungkin ada orang Kedah di sini, antara majlis ulama Kedah, meninggal dunia, antara orang kuat yang mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah kat sana. Allahu Akbar tuan-tuan. Pergilah meninggalkan. Siapa yang tak pernah kenal, kalau di sini orang-orang lama kenal siapa? Ustaz Zaid Hamzah. Ni antara penceramah-penceramah otai. Meninggal dunia pada sekitar bulan 11 ataupun 12 tahun lalu di Masjid Khalid Al-Walid IPK, Section 9, Section 8 Shah Alam. Baru sempat bagi salam, muqaddimah, ingatkan orang tentang iman dan amal. Tak sempat nak habis dalam 10 minit, jatuh dekat meja mengajar. Subhanallah tuan-tuan. Itu dia. Setakat ini banyak dah duk dengar ustaz-ustaz mati tengah menyampaikan ceramah ni. Setakat ni belum dengar lagi anak murid mati tengah duk belajar. Belum lagi. Kalau nampak tengok pejam sampai dah lama tak bergerak tu, kena tolong kejut-kejutkan. Takut-takut habis nyawa. Takut ya, tapi matinya mulia. Subhanallah. Itu contoh tuan-tuan. Siapa tak kenal juga dengan PU, pencetus rumah Zaid? Baru budak muda tuan-tuan. Dikenali antara pencetus rumah yang akhlaknya cukup amat baik. Balik ke Sabah dengan harapan untuk nak menjadi pendakwah di sana. Baru menikah, umur dalam early 30. Keluar bilik air, jatuh, terus meninggal dunia. Siapa tak dapat cerita siapa? Dalam bulan Rejab yang lalu, Ustazah Hajjah Halimah di Kok Diang sedang menganjurkan majlis khatam Al-Quran sempena Isra wal Mi'raj bersama rakan-rakan dan kawan-kawan. Tengah duk baca, habis baca doa, katanya istajibillahumma du'aana, istajibillahumma du'aana. Jatuh tuan-tuan.
Ini bahagian orang, bahagian yang kita dapat dengar. Kita hanya apa? Menyaksi, melihat. Tapi masa kita, waktu kita belum lagi. Maka atas dasar itu, tadi Ustaz Muhammad Jazlan membawa dua simpul contoh iman dan amal yang soleh yang telah dibuat persiapan dan persediaan yang paling terbaik oleh manusia terbaik, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat baginda ridwanullah alaihim ajma'in, sampailah kepada semua para alim ulama yang telah memperlihatkan persiapan dan persediaan mereka nak balik ke kampung akhirat, kampung kubur itu dengan sebaik-baiknya. Bagaimanakah dengan kita, tuan-tuan dan puan? Allahu Akbar. Namun Ustaz Muhammad Jazlan, ya, kita dah sebut, kita kata tadi itu asas yang tak boleh kita dapat, tidak boleh elak. Tapi bagaimana Ustaz? Dalam kita nak memenuhi iman tu, dalam kita nak mencapai amal soleh, Allahu Akbar Ustaz, ada sahaja dugaan, ada sahaja halangan. Nafikan tuan-tuan? Tak boleh dinafikan. Kita semua ni yang boleh sampai ke tahap ni, tuan-tuan dan puan, nampak kata masjid ni hebat, iman ni penting. Bila tuan-tuan? Kalau macam adik yang duduk kat tengah tu, aduh, hebatlah, boleh dapat. Kalau yang saya nampak muka otak-otak ni tak apa pelik sangat. Saja-saja kalau tuan-tuan ni tanya, adik datang masjid tadi, siapa suruh datang ni? Oh adik. Ni adik je, awak lah. Adik datang masjid ni, siapa suruh datang? Mak suruh datang. Tu. Jawapan dia betul ke salah tuan? Tuan datang masjid jadi siapa suruh? Jangan jawab, jangan jawab. Kalau adik ni jawab tadi pada umur dan usia dia, siapa suruh adik datang ke masjid? Mak, ayah saya suruh datang Ustaz. Kalau saya tak datang masjid, memang siaplah saya. Bersyukurlah kepada Allah adik dapat mak ayah yang macam tu. Ya? Tapi kalau adik ni pun jawab juga, Ustaz, saya ni, ya Allah, daripada dulu saya memang hormat takut mak ayah saya. Saya sampai hari ni saya duk ingat pesan mak ayah saya, kalau saya tak pergi masjid memang siap. Walaupun mak ayah saya dah tak ada dah. Tak wajar lah tuan-tuan, ya, tak wajar. Tapi kalau adik ni tadi jawab, saya datang ke masjid, saya nak sembahyang ni sebab Ustaz takkan tak tahu, Allah yang menyuruh di dalam Al-Quran. Bahkan Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah. Takut dah suruh adik ni jadi ahli panel lah. Tapi dia jawab dengan jawapan yang tulus ikhlas. Tapi dia akan ada tak ujian, dugaan, halangan? Pasti. Tuan-tuan yang dah mencapai tahap keadaan macam ni, ada ke tak ada ujian dan halangan? Lagi dahsyat. Apakah ujian, dugaan, halangan-halangan yang menyebabkan terbentuknya proses iman yang baik tu Ustaz? Apakah masalah yang akan kita hadapi dalam nak menjaga amal ibadat yang soleh yang menjadi bekal kita tu Ustaz, agar selamat sampai ke destinasi kampung kita? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Adik tu bagus tau. Saya tak pernah tengok tau seorang budak duduk macam orang tu. Baguslah. Bagus dek. Okay. Selalu boleh pakai dia ni. Selalu saya tengok budak-budak dia bising kat belakang apa main lari-lari, bagus. Lain kali kalau bawa pergi masjid, bawa anak-anak, biarlah dia main kat belakang lari-lari, dia bising tu okey, itu standard budak-budak. Yang tak standard kalau orang tua bising, itu tak standard. Jadi bagus. Ini tapi saya tengok dia boleh macam orang tu saya heran kat sini. Tapi saya tak pelik tau, sebab kawasan kita sekarang ni alhamdulillah, negeri Selangor Darul Ihsan ni kita syukur kepada Allah Taala, pasal sekarang ini kita dah banyak iaitu apa, menzahirkan ilmu. Bila menzahirkan ilmu, di situ ada kepahaman. Tengok kepahaman. Saya nak bagi contoh. Adik ni memang baguslah. Saya ada satu anak saudara tau. Anak saudara ni kadang-kadang saya fikir tau, sebab waktu bulan Ramadan dulu ni pun sama lebih kurang saya je ni, darjah 6 pun kita masih banyak penting puasa, betul tak? Betul ada yang ngangguk tu, betul lah tu ada yang betul ni darjah 6 pun ke, tingkatan 3 pun masih curi bakat, betul tak? Dah tak betul lah tu, pasal dia dah sunat lah lepas ni dah sunat. Okey, saya nak sebut ni, saya ada satu anak saudara ni, kita cerita dulu saya ada saudara umur dia 6 tahun, nama dia Salsabila, 2 tahun lalu. Saya tengok 6 tahun dia puasa, melepek pula dia puasa.
Saya tengok kiri kanan, saya cakap, Bila, bangun Bila. Pak Long bagi air nak? Pak Long bagi air. Dia kata tak nak. Tak apa, jangan takut, mak awak tak ada. Sebab saya tahu mak awak tu garang. Pak Long okey, bagilah minum, tak apa. Saya dengan arwah isteri saya suruh dia minum. Sebab kesian, melipik, tak boleh bangun dah. Tak. Tahu tak ibu-ibu asas sekalian, apa yang keluar daripada mulut anak saudara saya kata? Dia kata, Pak Long, bukan takut mama marah, tapi takut Allah marah, Tuhan marah. Terperanjat aku dah. Budak yang umur 6 tahun fikir takut Tuhan marah. Macam mana kakak? Tuhan kan nampak tak? Hasil daripada apa? Hasil daripada menzahirkan iman. Dekat Selangor ni kita tiap pagi ada kuliah subuh, malam kuliah duha apa. Akhirnya kita dapat jadikan satu perkara yang besar, melahirkan zuriat yang soleh dan solehah. Nampak tak? Kan hebat kan? Tahniah anak-anak, tahniah ibu ayah ni dapat mendidikkan. Lepas ni kita bawa anak cucu cicit kita, datanglah ke masjid ramai-ramai. Itu pertama. Baik, balik kepada perbincangan kita. Ingat ya, apabila mula-mula kita dilahirkan kat dunia ini, ingat ya, ini asas kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78. Apa Allah sebut? Iaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sama wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Ingat ya, mula-mula kita ini semua dilahirkan, maka Allah sebut, aku lahirkan kau tak tahu apa-apa pun. Kita tak tahu apa-apa pun. Dan tatkala kita dilahirkan dengan kita tak tahu apa-apa, yang tahu kita menangis saja. Kalau sini ada doktor, mungkin doktor boleh jelaskan. Budak ni kalau lahir terus ditepuk ni, sebab apa? Suka nangis tu. Maka kita hanya yang tahu itu tatkala itu, iaitu sedang menangis. Dan tatkala itulah Allah kurniakan kepada kita, iaitu telinga, sam'an, iaitu apa? Telinga untuk mendengar. Dan Allah kurniakan kepada kita mata untuk melihat. Dan perkara yang paling besar apabila Allah kurniakan al-afidah, iaitu jiwa, untuk kita dapat merasa kehidupan ini. Oleh sebab itu, bila mana kita buka Al-Quran terangkan, ingat asas kejadian kau begitu. Dan kau ini duduk dekat dalam dunia adalah sementara, untuk kau bawa balik kepadamu tempat yang asalmu, iaitu syurga Allah. Maka tatkala itulah bila mana Allah datangkan ke muka bumi ini, perkara yang kedua Allah sebut kepada kita, iaitu apa? Dalam surah Ad-Din yang selalu kita baca, iaitu Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini Allah jadikan kepada kita, iaitu ahsani taqwim, iaitu sebaik-baik manusia, sebaik-baik kejadian. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila mana kita ini datang ke muka bumi dengan disebut oleh Allah sebaik-baik, semulik-mulik kejadian, maka Allah sempurnakan kepada kita 5 nikmat asas. Ini asas. Sebelum saya sebut ujian ni, kita kena faham 5 asas utama. Pertama, Allah datangkan kepada kita nikmat yang paling besar, disebut nikmat asasiyah, iaitu nikmat asas kehidupan. Mata, telinga, jantung, hati, bumi, sayur, kopis, apa semua tu Allah beri. Gunung, ganang, rumah, tempat tinggal, itu semua Allah beri, dan berdasarkan disebut sebagai nikmat asasiyah. Dan perkara yang kedua, ahsani taqwim, yang Allah berikan kepada kita, Allah sempurnakan dengan nikmat apa? Nikmat badaniyah, iaitu berfungsi semua apa yang Allah beri. Ya Allah, ada mata, ada lisan, ada apa. Ustaz Amir tadi cerita, sebenarnya saya ingat kisah tersebut. Orang-orang Pakistan ni, bila disebut lisannya, pada lisannya dia ada lidah, lisannya, dia tanya apa? Tu Musalman kan? Dia tanya, tu Musalman, tahu tak apa yang disebut? Tadi macam Ustaz sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya senyum, ketahu apa hal pula ni. Saya cakap dengan adik saya, Ustaz Muhammad ni tak datang pula, dia tak sampai lagi ni. Saya cakap dengan dia, kenapa kau cakap dengan Mamat ni sampai Mamat ni mengucap, apa hal sebenarnya? Dia kata, tak, aku tanya di Islam aja. Iya tak iya? Betul, cuba kau tanya. Saya tak pernah cakap Urdu. Saya tanya, are you Muslim? Sekali lagi dia buat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terpanjang. Waktu tu saya dengan Tazi Hasim Hussein, waktu tu duta di Pakistan. Saya tanya, kenapa kau, bila aku tanya kau Islam, kenapa kau menyebut 2 kalimah syahadah? Dia kata, aku berbangga sebab lisan aku ini boleh menyebut apa yang keluar daripada lisan Nabi SAW. Macam mana kita? Ini nikmat kedua.
Okey, nikmat kedua kan, iaitu nikmat badaniah. Semua yang Allah beri ni berfungsi, boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap. Perkara yang ketiga, maka Allah datangkan kepada kita iaitu apa? Nikmat disebut nikmat qalbiyah. Nikmat hati ni untuk berasa. Apa yang kita cakap kita rasa. Dalam bulan Ramadan, persediaan kita bercakap benda yang baik, boleh tak masukkan lisan yang baik? Contoh, ini jaga jaga. Bagaimana nak bersyukur? Maka waktu tu kalau orang tanya kita percakapan baik, kita dilatih untuk bercakap benda yang baik. Tapi boleh tak? Kalau orang tanya apa khabar awak, sihat, kita jawab apa? Alhamdulillah sihat, betul Tapi ada juga lisan, apa khabar awak, sihat? Kalau tak sihat masuk hospital. Nampak tak? Nampak ni? Ini lisan ni. Rasa ni kat sini. Sebab tu Allah beri apa? Nikmat qalbiyah. Dan perkara yang ketiga iaitu apa? Nikmat qalbiyah ini Allah beri semua kepada kita. Dan perkara yang keempat iaitu disebut nikmat aqliyah, iaitu akal ni supaya kita berfikir, jadi orang berakal. Untung kita ni daripada golongan orang lelaki ada 9 akal. Untung orang perempuan tu ada 1 je akal. Sebab itu ibu-ibu sejak hari ni ibu-ibu jangan marah suami-suami ni kalau dia kerja mengakal, tak? Sebab memang orang lelaki ni akalnya banyak. Itu yang dia kerja mengakal dia. Ibu-ibu sabar je lah. Sebab apa? Ibu-ibu nak nafsunya 9, kami nak nafsunya 1. Kan? Maknanya akal ni kalau dapat berfikir menggunakan iaitu fikiran dengan cara yang baik, selamat kita. Dan perkara yang kelima, Allah tak beri kepada semua. Ar-Rahim Allah Ta'ala itu disebut nikmat yang kelima, nikmat imaniyah, nikmat iman. Bila ada nikmat iman disulami dengan nikmat akal, nikmat qalbiyah, nikmat badaniyah, nikmat asasiyah, waktu itulah yang didatangkan kepada kita ujian yang begitu banyak. Salah satu ujian yang besar iaitu ujian nafsu yang ada pada kita. Saya nak tanya di sini dalam hidup ni sebelum kita balik kepada tempat asal kita, kita pernah rasa cukup tak kan? Siapa yang hidup dia cukup, angkat tangan. Gaji semalam 25 tau. Hari ni berapa? 26, 27, besok confirm habis lah. Siapa yang cukup, angkat tangan. Ni pun tak angkat tangan dia. Tak cukup. Kita kalau dapat gaji, tengok je kan, kira terus minus lah, 2,300 kurang, terperanjat. Mana aku nak cari? Lepas ni nak raya, lepas tu nak tu lah ini. Tapi nanti sampai saja raya, cukup. Boleh tukar langsir baru pula, kuih bermacam-macam pula, ada rendang, ada macam-macam. Nampak? Sebenarnya ingat bila mana Allah cukupkan 5 asas tadi, Allah cukupkan hidup kita. Tetapi halangan kita yang pertama iaitu apa? Iaitu nafsu. Nafsu ni yang selalu sebut kita tak cukup. Kita ni buat plan macam mana nak tinggalkan harta yang kita nak tinggalkan. Anak ada 5, satu rumah harga 500,000. 5 kali 5 berapa? 2.5 juta. Kita nak cari sebab nak tinggalkan rumah pada anak-anak. Tapi kita tak pernah fikir perjalanan kita ni nak balik kampung, persediaan kita apa. Sebab itu saya nak tanya, siapa ada 10 hektar katakan tanah? Seorang pun tak ada. Astagfirullahaladzim, seorang pun tak ada 10 hektar. Allah, saya pun tak ada. Siapa ada 10 hektar tanah, wakafkan 2 hektar tanah. Buatlah wakaf terbuka. Nak buat apa pun buatlah. Jadi kita hanya tinggalkan 8 hektar untuk anak-anak kita. Kalau nak gaduh pun tinggal 8 hektar. 2 hektar kita dah reserve untuk kita. Saya nak ajar. Siapa ada 10,000 yang katakan? Seorang pun tak ada. Allah, saya 10,000 tak adalah ustaz. Saya ada 100,000. Wah, 100,000. Tadi masjid minta 500. Siapa ada 10,000 bagi 500, agak-agak bankrupt lah. Agak-agak lah. Besok terus datang pakai selipar Jepun, sebelah kuning sebelah hijau. Kenapa kau teruk sangat lagi ni datang? Semalam dah bagi 500 lah. Ni yang jadi macam ni. Ada tak? Kena faham tau. Kenapa kita rasa? Sebab nafsu. Untung bulan Ramadan ni apabila disebut oleh Nabi, idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghuliqat abwaabun nar wa sufidat syayatin. Bulan Ramadan Allah buka pintu surga seluas-luasnya, Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, dan ditambat syaitan. Kalau bukan syaitan yang ditambat, jangan haraplah kita nak dapat mengabdikan diri kepada Allah, kerana syaitan itu akan datang lebih depan, kanan, kiri, belakang kita.
Al-Quran sebut sampai kita dah tak nampak apa juga akhirat, dan kita rasa dunia ini kita yang punya. Betul tak? Mulai hari ini ingat baik-baik, siapa ada harta, saya nak sebut, jadikan harta itu ditakbirkan dengan baik supaya dapat manfaat kita untuk bawa balik. Ingat, kalau kita pergi England sekarang, kita kena pakai pound sterling, ringgit tak main. Pergi kat Mekah ni sekarang, nak tukar duit Malaysia pun kena cari. Betul tak? Betul yang bawa duit Mekah kan? Tak laku duit Malaysia tau, sebab nak pakai duit rial. Dekat akhirat, ingat dia tak pakai apa yang ada dekat dunia ini, melainkan kita tukar nilaian dunia ini kepada nilaian akhirat. Jadi baik-baik ya. Dan mulai hari ini nafsu kena jaga. Tabung tu lalu agak-agak bergetar tak hati kita? Bergetar. Nampak tabung, Allah, aku asal majlis ilmu tabung, asal ni tabung, asyik tabung macam. Kan? Dan ingat, nak melatih nafsu ni bukannya mudah. Nak menundukkan nafsu ni bukan mudah. Sebab itu Allah bagi puasa kita 30 hari untuk dapat mendidik nafsu kita. Itu perkara pertama. Dan yang kedua, kita kena faham. Ingat, ujian yang kedua iaitu apa? Iaitu daripada kawan-kawan kita sendiri. Kita ini kan, ujian dalam hidup ni apa? Kita ni digulungkan dengan geng-geng kita. Orang yang ahli mancing, mancingan. Kat mana-mana pun pancing. Ramadan pun pancing, tak ada masalah. Orang yang kaki golf, pergi Mekah tu pun nak main golf juga dekat Riyadh. Yang betul ni. Orang yang kaki apa? Kaki apa lagi? Kaki dadah kan? Agak-agak kaki dadah. Dia akan dapat juga dadah. Muka-muka kita dapat dadah kan? Cuba dah tanya. Assalamualaikum, minta dadah sikit. Ada? RM5 ke RM10 je. Orang dadah tu cakap, jangan isap dadah, bahaya. Nampak tak? Kita bukan ahlinya. Sebab itu kita carilah iaitu kawan-kawan kita yang baik. Kawan-kawan kita itulah insya-Allah yang akan dapat membantu kita. Buka dalam hadis Nabi SAW, besok dekat akhirat dekat akhirat, ingat baik-baik besok kita ni akan cari antara kita. Sebab itu saya bila mana itu ada datang satu soalan, boleh tak orang Islam sama kita diberi syafaat? Rupanya boleh, ada dalam hadis Nabi SAW. Besok antara kita ni kita cari. Bila kita dah masuk syurga, duduk kat syurga, waktu tu kita cari, mana Ali ni ya Allah, mana Ali? Dulu dia yusallu ma'aya, dia itu yusallu ma'ana, iaitu mereka ini solat bersama-sama aku, berpuasa sesama aku, membuat amalan sama-sama aku. Maka mana dia ya Allah, mana ya Allah? Tengok, waktu itulah Allah sebut, izhabu man, kau pergilah kat mana kau cari, dia ada dalam neraka pun. Waktu tu bila kita tengok, punya Ali ada, minta maaf kalau nama Ali. Ni contoh. Oh Ali Parto tu ada dah. Parto tak ada kaitan di sini kan. Parto tu adalah dalam tu. Waktu tu Allah sebut, keluarkan dia. Kau tengok, kalau dia ada iman walaupun sebesar dirham, fa ahrijhu, keluarkan dia. Nampak tak? Pertama jaga nafsu, kedua jaga apa? Yang kedua cari kawan-kawan yang baik, dan ingat perkara yang ketiga, peganglah kepada Al-Quran dan Sunnah, kerana itu asas untuk kita dapat kejayaan daripada dunia sampai akhirat insya-Allah. Alhamdulillah, cantik tuan-tuan dan puan-puan. Bila mana ustaz mengungkapkan 5 perkara asas tadi yang perlu kita tahu, tapi kita akan diuji dan diduga. Yang ustaz sebut tadi kalau boleh dibahagikan kepada 2 keadaan, iaitu yang pertama musuh dari sudut batin yang telah pun dijelaskan tadi, yang daripada apa? Syaitan dan juga hawa nafsu. Tapi apabila disebut dari sudut apa? Musuh yang kita boleh kategorikan zahir, boleh nampak, yang tadi tak nampak. Apa antaranya? Tadi telah disebut kawan-kawan. Kadang-kadang ada kawan-kawan yang bukan Islam, teruji tuan-tuan. Ada kawan-kawan Islam fasik, munafik. Oh, ini teruji kepada kita. Apabila disebut kepada kawan-kawan yang apa? Cinta dunia mengatasi daripada cinta akhirat. Tak jadi kita kalau tak ada kita bina jemaah yang kita ada hubungan yang baik macam ni. Ni nak boleh jadi hubungan yang baik, sebaik nama tempat ini, Allahu Akbar. Al-Khairiyah bermakna apa tuan-tuan? Terbaik, bukan bobo-bobo itu. Allahu Akbar, muslimin yang dirahmati Allah. Namun begitulah, nak boleh kecapai tangga tahap itu, kalau menurut Al-Imam Al-Ghazali pula lagi panjang tuan-tuan. Bunyi lagi panjang tu, dia orang kata pukul berapa nak habis ustaz? Tuan-tuan dan puan dah belajar dah kitab apa nama? Minhajul Abidin.
metod ataupun tata cara kaedah untuk mencapai jadi seorang hamba yang baik di sisi Allah. Dia kata kenapa? Mendaki 7 gunung al-aqabah minal iman. Subhanallah. Kita kata mana gunung mana pula nak cari gunung iman ini? Mana ada? Yang duk dengar gunung Kinabalu, yang duk dengar gunung Tahan. Apakah antara gunung-gunung itu? Yang pertama gunung Taubat. Mana dia? Tak jumpa, tak capai nak gedaki tu. Yang kedua gunung ilmu. Yang ketiga gunung pendaki ibadah. Gunung penghalang ibadah, gunung perintang ibadah, gunung pencacat ibadah, dan yang terakhir gunung syukur dan gunung sabar. Subhanallah tuan-tuan. Itu kaedah Imam Al-Ghazali. Sebab apa? Telah diriwayatkan oleh Imam Muhammad daripada Alqamah Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi sesungguhnya jiwa aku, nyawa aku dalam genggaman Allah. Siapa yang nak boleh ingat rasa macam ni tuan-tuan? Tak siapa boleh capai cakap macam Rasulullah. Kita boleh cakap kata Allah Maha melihat pun cukup baik dah. Kita boleh cakap kata kita mati ni memang tak boleh nak elak dah. Jadilah tuan-tuan, maka Nabi sampai sebut macam tu. Ini bermakna akidahnya hebat, tauhidnya dahsyat. Selepas Nabi kata macam tu, dia kata pasti kamu akan mendengar derak kaki orang balik meninggalkan kamu setelah mengkebumikan kamu. Nuh di dalam apa? Kampung tanah itu. Tuan-tuan dan puan-puan jangan tanya bunyinya dengar macam mana Ustaz? Kuat ke perlahan? Saya tak tahu sebab saya tak ada pengalaman lagi. Siapakah di antara kita sama kita terlebih dahulu akan merasai pengalaman ni? Esok dia tahulah. Adakah tuan-tuan dan puan-puan dahulu? Adakah tuan-tuan dan puan-puan dahulu? Adakah tuan-tuan dan puan-puan dahulu? Ambil Ustaz nama dia tak sebut langsung. Malaikat tak ambil kira tuan-tuan cakap saya ni. Allahu Akbar. Tapi begitulah mungkin tuan-tuan dan puan-puan dahulu. Itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang tu tak penting tuan-tuan. Dengar kuat ke dengar pelan itu tak penting. Yang penting Nabi kata, jika sekiranya kamu mati sebagai seorang yang beriman, beramal dan bertakwa. Ini yang kita duk minta. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Apa akan berlaku? Nabi kata akan datang kepada kamu amal-amal akidah, amal-amal solat fardu dan sunat, solat sembahyang kamu duduk di ujung kepala. Akan datang kepada kamu amal-amal fardu, zakat yang wajib, yang sunat, yang infak, yang sedekah, yang wakaf duduk di sebelah kanan kamu. Akan datang amal-amal kamu yang bersifat puasa wajib, puasa sunat duduk di sebelah kiri kamu. Akan datang di sebelah bawah kaki kamu amal-amal kebajikan, ihsan-ihsan, hubungan baik, hablum minan nas duduk di bawah kaki. Apa sebab Rasulullah kata macam tu? Sebab Nabi kata selepas daripada itu Allah mendatangkan musuh kamu yang nyata, syaitan masuk bersama-sama dengan kamu dalam kubur. Subhanallah. Hadis riwayat Imam Ahmad ni baru mula-mula belajar, kita duk terfikir tak habis-habis lagi ke setan ni. Daripada mula lahir dia kacau, dia ajar oleh Nabi suruh kita apa? Menazankan dan mengiqamatkan. Bila kita makin besar, makin dewasa, tak habis-habis dia ganggu, dia kacau. Macam mana halangan yang disebut oleh ustaz tadi, sampai dekat kita nak mati pun merupa datuk nenek, mak ayah dan macam-macam untuk nak mengganggu apa? Iman kita. Tapi kalau orang ada yusabbitullah qaulis sabit fil hayati dunya wal akhirah, ada penetapan ucapan apa yang dia kata dia buat daripada dunia sampai akhirat, Allah tolong. Bila Nabi sebut tadi pula dalam kubur masuk. Bila mana dia masuk, dia pergi dekat apa? Kepala orang beriman ni. Nabi kata, jawablah solat sembahyang fardu 5 waktu dan sunatnya. Syaitan tidak boleh masuk kamu melalui jalan ini. Tengok tuan.
Sekarang ni kita berupaya untuk apa? Menghalang, mengelak, menjauh. InsyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Sebab ini janji Allah. Tuan-tuan rujuk dalam surah Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitan lamma qudiyal amr. Dan telah berkata syaitan pada masa waktu ketika manusia selesai hal ehwal perhitungannya di hari akhirat, nak dibawa masuk dalam neraka. Sesungguhnya Allah telah menjanji kepada kamu dengan janji yang benar, tapi aku menyalahinya. Sesungguhnya aku tidak berkuasa untuk nak berbuat apa-apa kepada kamu, dan melainkan aku ini hanya apa? Menghasut, menyeru, berbisik, menggoda. Oh, dahsyat tuan-tuan. Subhanallah. Ini bermakna itu kuasa yang syaitan guna pakai ketika mana di dunia. Apabila masuk dalam kubur, kita dah terbaring, kita dah kaku, dah tak boleh nak berbuat apa-apa lagi. Maka di waktu dan ketika itu, inilah tuan-tuan, solat sembahyang kita, inilah yang akan membela kita. Bersyukur dekat Allah tuan-tuan. Kita orang yang jaga solat, orang yang jaga sembahyang. Adik ni tadi, adik ni lagi, sebab nampak biji mata dia duduk terkelik lagi ni. Allahu Akbar. Orang tua-tua dahulu sampai tak tahu nak apa, nasihat dah. Quran pun dah bagi, hadis pun dah sampai apa? Bagi satu bentuk gurindam. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Kami sembahyang fardu sembahyang, sunat pun ada bukan sebarang, supaya Allah menjadi sayang kami bekerja hati lariang, supaya Allah menjadi sayang kami bekerja hati lariang. Hebat tuan-tuan. Buat solat sembahyang tak fikir dah ni bab pahala, bab ganjaran, tapi kerana iman, kerana nak bagi Allah saya. Kami sembahyang 5 waktu, siang dan malam sudahlah tentu, hidup di kubur yatim piatu, tinggallah seorang dipukul di palu sehari-hari, barulah dia sedarkan diri. Dulu mak ayah pukul, marah. Dulu cikgu marah, dia lawan. Bila malaikat pukul dia, baru nak sedar diri. Hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana sangatlah rugi. Panjang lagi lagu tu, nak dengar belilah CD tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila mana syaitan tak berjaya, dia tak berputus asa, pergi dekat sebelah kanan, jawab zakat, jawab sedekah, jawab infak wakafnya, tak boleh masuk. Tak boleh. Dia ni orang yang ada menginfakkan. Pergi dekat sebelah kiri, orang yang apa? Berpuasa. Dia ni orang puasa, orang jaga puasa. Allahu Akbar tuan-tuan. Seronok. Kita tak tahu ni hak kita duk pelihara, duk jaga puasa kita ini sampai dah hari yang ke-21, kita nak mencapai yang terbaik sampai hari yang ke-30. Apa ujian dan dugaan lagi kat kita? Sudah tak sama dengan hari yang pertama yang lalu. Bersyukur ke Allah kita dah dapat berjaya sampai tahap ini. Sudah berbeza tuan-tuan negara kita satu ketika dahulu, walaupun ada lagi yang spesies-spesies yang tak menghargai Ramadan. Kita pun terkejut tuan-tuan, dah 15 Ramadan dah bunyi dah lagu raya. Bukan tak suka, seronok tak lagu raya, seronok tuan. Tak payah berbohong lah, saya pun suka. Tapi bila mana orang dah mula suka kepada masjid, surau, majlis ilmu, simpan-simpanlah dulu, ya. Supaya apa? Kita nikmati Ramadan ini dengan sebaik. Kalau nak buat lagu-lagu Ramadan tak apa. Tapi nanti bila mana diisytiharkan 1 Syawal, seronoklah betul-betul. Tapi tunggu dulu hak nak merapu tu. Besarkan Allah dulu. Besarkan Allah dengan tasbih tahmid. Allahu
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Dengar sampai luar ke ni? Sekarang ni kata masjid qaryah raya dah ke? Saya nak menunjukkan contoh. Jangan sedih-sedih. Ini tersilap tuan-tuan. Bila orang umum 1 Syawal, terbalik dia pergi sedih. Itu tak kena. Besarkan Allah. Ya, kalau nak sedih sekarang. Sebab Ramadan dah makin penghujung. Kita tak mencapai apa yang patut dicapai. Lepas tu barulah nak dengar Aidilfitri, hari yang tu hari raya kedua lah. Hari raya pertama takbir, subhanallah tuan-tuan. Kaedah ni tak apa nak kena. Kadang-kadang kita ni sekarang kita tak nikmati dah lagu raya tu. Sebab apa? Dah didendangkan dah. Ni yang ustazah tu kata bodoh, tak boleh nak diajar. Kan? Orang kata bodoh marah. Orang nak duk ajar bagi seronok tu, tengok tempat lah. Ini masa tak berapa seronok. Sebab apa? Ada benda lain yang kita nak kena apa? Beri perhatian tuan-tuan terhadap apa? Hati kita, jiwa kita, akal kita, yang telah disebut oleh Ustaz Muhammad Jazlan tadi. Lalu syaitan pergi dekat amal kebajikan pun sama, tidak boleh masuk. Allahu Akbar. Muslimin yang dirahmati Allah. Saya yang panjang sikit ni bukan apa, mengambil tempat ahli panel ketiga tu. Kalau nak ikut-ikut kerja moderator ni bukan payah mana pun, tanya aja. Tapi nak cover sikit kan. Subhanallah. Ustaz Muhammad Jazlan yang terakhir. Yang terakhir Ustaz Muhammad Jazlan, apakah penambahbaikan lagi untuk kita nak jadikan pertemuan kita supaya balik kampung kita nanti orang kata apa, hak yang asas dah ada, tapi untuk nak apa, tambah-tambah lagi. Tu nak bagi apa, cantik-cantik elok lagi, supaya kita dapat apa, rasa benar-benar asas dalam kehidupan beragama ini sangat amat bernilai sama sekali. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesimpulan ni, dulu saya pernah terbaca tau. Saya nak kongsi bagi ni. Saya pernah terbaca kisah Sayyidatina Aisyah dengan Nabi SAW. Benda ni besar tau. Satu ketika Nabi SAW balik daripada urusan dakwah. Nabi kan sibuk kan. Nabi kita Muhammad SAW orang yang paling sibuk. Dia balik daripada urusan dakwah tu. Pertama, Nabi ni kalau balik, dia masuk rumah, dia akan beri salam. Itu standard, kita pernah buat lah. Tapi ada perkara yang kedua, yang lepas ni haji-haji kena buat, hajah-hajah kena buat. Ustaz Amir jangan senyum Ustaz Amir. Ustaz Amir pun kena buat. Saya dah tak boleh buat sebab saya isteri dah tak ada. Okey. Nabi SAW masuk ke rumah, lepas Nabi beri salam, Nabi ada PL. PL ni bahasa Johor. Nabi ada satu sikap dia. Bila Nabi masuk ke rumah, Nabi biasanya akan baring dekat pangkuan Sayyidatina Aisyah. Boleh buat tak? Itu sunnah tau. Kan? Bulan Ramadan ni jangan buat dulu, nantilah lepas Syawal. Nanti ada pula yang kena puasa 2 bulan betul-betul kadang. Nanti lepas Ramadan buat, atau lepas amal buka nanti buat. Beri salam, baring dekat pangkuan isteri. Boleh tak kakak? Boleh? Kan? Orang lelaki boleh? Minta lah kalau boleh. Nanti boleh. Assalamualaikum yang kau nak kena lempang bang. Allahu Akbar. Orang perempuan saya nak ingatkan jangan garang-garang dengan suami. Saya tengok orang lelaki ni akhir-akhir zaman ni semua dia dah macam muka semua tak senyum dah. Sebab saya dalam kajian saya dia termasuk golongan orang yang tak kena indah. Ingat baik-baik orang perempuan ni. Saya cakap je lah. Sebab saya tengok, saya ada kawan, saya selalu bawa apa istilah ni, kisah ni, ini pengajaran tau. Kawan saya duduk seremban tau. Setiap kali saya telefon kat mana, dia akan jawab minum teh. Engkau kat mana? Minum teh. Engkau kat mana? Minum teh. Saya tanya, kat rumah kau tak ada teh ke? Dia jawab, kau faham lah rumah macam kita ni. Kadang-kadang nak minta air pun kena marah. Apa bang, kau ingat aku tak ada kerja lain nak pakai kau? Dapur tu luas, kowe tu ada, buat sendiri. Oi, malas, kena marah. Gigil-gigil aku sebelah pintu. Aku minum kat luar senang. Paling tinggi dekat luar, kat restoran, kat warung ada orang panggil aku. Bang, nak minum apa bang? Sejuk hati aku. Kan? Ini bukan boleh percaya ni ibu ni, muka ni sama dia sebenarnya. Kan? Percaya.
Kan? Saya tanya ini statement derita ke ataupun simpati ke statement gatal. Dia kata bercampur baur. Orang perempuan yang selalu marah orang lelaki, kesian orang lelaki. Dan saya nak sebut, saya faham kat sini orang lelaki pemalu. Nanti balik ibu-ibu, ingat balik lepas maghrib, nanti lepas maghrib, buat lepas maghrib. Ibu-ibu terus duduk dekat ruang tamu tu, duduk bersila, panggil suami. Bang, sini. Ini ada satu sunnah ni mereka. Apa suami awak cakap? Apa nak muntah tengok kau macam ni. Itu sunnah sebenarnya. Nabi balik, Nabi baring dekat pangkuan Aisyah. Dan waktu Nabi baring dekat pangkuan Sayyidatina Aisyah, saya baca kisah ni, saya tak ingat bila saya baca, tapi saya pernah baca. Maka Sayyidatina Aisyah ni iaitu membelai rambut Nabi. Kalau tak percaya, pergi baliklah, baring dekat pangkuan isteri. Tengok isteri confirm dengan cara automatik akan belai rambut suami, betul tak? Kalau tak kena jotos, dia kena belai lah, dua je lah, akan dia belai. Bila waktu tu dibelai, maka Sayyidatina Aisyah melihat dekat atas kepala Nabi ni ada uban. Dan waktu tu, bila mana nampak uban saja, Sayyidatina Aisyah dia rasa sebab. Tiba-tiba rasa sebab. Kenapa dia sebab? Maka terbit air mata tu dekat kelopak mata dia penuh. Bila nampak uban, bila dia kedip tu mata, air mata tu jatuh. Jadi air mata tu jatuh. Bila waktu tu air mata tu jatuh, maka Nabi pun bangun. Nabi pun sedar. Nabi pun tanya, ya Aisyah, kenapa kau menangis Aisyah? Kenapa kau menangis? Maka dijawab oleh Sayyidatina Aisyah, bila mana aku nampak uban di kepalamu ya Rasulullah, aku rasa bimbang. Takut saat-saat kita berpisah ni telah hampir. Jaga orang beruban. Orang beruban jaga. Saya okey lagi, alhamdulillah. Orang beruban. Saat berpisah kita telah hampir. Mungkin akan hampir. Tahu tak apa yang dijawab oleh Nabi SAW? Kenapa? Adakah kau takut, kau bimbang, kau sedih? Kata Sayyidatina Aisyah, betul. Aku rasa takut, bimbang, takut, sedih sangat. Maka Nabi menjawab dalam maksud hadisnya, kalau kita lihat dalam kisah ini yang saya baca, kau tahu tak, satu ketika nanti daripada umatku, manusia ni dia akan rasa tersangat sedih, tersangat takut apabila nanti waktu ia dimasukkan ke dalam lahat, ke dalam kubur itu, digiringkan dengannya itu dengan dosa-dosanya sekali. Ya, ingat faham tak? Maknanya Nabi pesan kat kita, jangan besok dimasukkan ke dalam liang barzah itu, ke dalam kubur itu, digiringkan sekali dengan dosa-dosa. Itu paling ketika itu manusia akan cukup takut. Maka syukurlah kita didatangkan bulan Ramadan ini, bulan keampunan, bulan yang mendapat rahmat daripada Allah. Dan pada bulan inilah kita banyakkan sabar yang disebut Nabi SAW, iaitu as-saumu nisfus sabr, iaitu puasa ini adalah setengah daripada kesabaran. Oleh sebab itu, sama-sama kita mintalah kepada Allah Ta'ala ampun, supaya Allah ampunkan dosa kita. Sampai Nabi datangkan kepada kita satu doa, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Nabi ajar kita doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu Nabi yang ajar, supaya kita ni dapat rahmat Allah, supaya Allah ampunkan dosa kita. Maka doa inilah yang perlu selalu kita baca. Dan mudah-mudahan dengan doa itulah kita akan Allah ampunkan dosa kita, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang besok akan balik ke negeri Allah Subhanahu wa taala, yang disebut akhirat, dalam keadaan yang berjaya. Mudah-mudahan sikit yang kita baca, yang kita kisahkan dari kisah Nabi SAW, dapatlah ia menjadi pedoman kepada yang berkata-kata ini, mendengar kata-kata ini, dan mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Muhammad Jazlan dengan kesimpulan yang begitu sekali amat baik untuk kita fahami. Ialah apa, tuan-tuan dan puan-puan? Balik kita kembali kepada Allah dengan keampunan, dengan kerahmatan, dengan keridhaan. Ini tiga perkara yang disimpulkan cukup amat baik. Kalau tidak difahami, terlalu amat rugi. Tak payah nak dicita-citakanlah apa ganjaran pembalasan, pelbagai lagi yang Allah nak balas. Tetapi pastikan kita balik dalam keadaan diampunkan, dirahmatkan dan diridhakan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mengakhiri pertemuan kita pada pagi yang berbahagia lagi mulia, saya teringat kata-kata Allahyarham Ustaz Asri Ibrahim kepada kita, yang telah berpesan kepada kita tentang apa? Tentang Ramadan yang bakal meninggalkan kita, yang kita tak pasti nak berjumpa lagi bilakah tiba masanya.
Ramadan sedang meninggalkan kita, Syawal menjelang menandakan hari raya. Kehidupan biasa bermula semula, Ramadan hadapan belum tentu kita jumpa. Renung pula kehadapan bagaimana nasib kita. Apakah kita mati di dalam husnul khatimah kerana nafsu selalu mendorong kejahatan, juga syaitan yang sentiasa melalaikan. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Jazlan. Terima kasih kepada seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Khairiyah, tuan-tuan dan puan-puan yang terus memberi komitmen, sokongan dan sumbangan apa jua sahaja kepada masjid yang terbaik ini. Dengan itu saya sekali lagi menyatakan syukran jazilan wa khairul jaza. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa najatat taibin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Amir Nur Hizam. 2 tahun tak datang ke sini, dan pada hari ini, pagi ini, sebab 2 tahun tak datang, hari ini moderator merangkap ahli panel yang kedua. Jadi pukul habis. Jadi alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan Abdullah kerana dapat bersama-sama berada pada pagi ini bersama jemaah Masjid Al-Khairiyah Taman Seri Gombak. Dan alhamdulillah, untuk makluman Ustaz, inilah masjid yang pertamanya melaksanakan forum perdana subuh setiap bulan Ramadan, setiap minggu, setiap hari Ahad, insya-Allah. Jadi pihak masjid mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Jazlan dan Ustaz Amir Nur Hizam di atas perkongsian ilmu, tajuk yang menarik dan kupasan yang menarik, balik kampung biar selamat. Dan kita telah faham maksud daripada topik yang dibincangkan, insya-Allah. Para jemaah muslimin dan muslimat dirahmati Allah, insya-Allah pada minggu depan kita ada sekali lagi forum, insya-Allah pada pusingan yang keempat bulan Ramadan, minggu yang terakhir untuk forum minggu depan. InsyaAllah kita akan bincang tajuk keluarga syurga. InsyaAllah ahli panel Ustaz Haryanto Rizal dan Ustaz Syauqi Osman, insyaAllah. Dan moderator pada minggu depan ialah DJ Sofian Amrin, Radio IKIM, insyaAllah. Jadi jemput datang dan tolong hebah-hebahkan program masjid, insyaAllah. Jadi seperti mana yang saya telah maklumkan pada awal tadi, insyaAllah kita akan kutip dana pagi ini. Nak cukup kita kumpul 5,000 minggu pagi ini untuk tabung pengajian Masjid Al-Khairiyah Taman Seri Gombak. Tak mustahil, insyaAllah. Pagi semalam hari Sabtu, kutipan untuk Ustaz Syamsul Zaman boleh dapat 3,000. Ini untuk program masjid kita sendiri, insyaAllah. Pagi ini kita target RM5,000. Jadi kita akan letak tabung di tengah-tengah dewan solat ini. Para jemaah semua, ambillah kesempatan di bulan Ramadan ini untuk sama-sama berinfak, untuk sama-sama meningkatkan saham akhirat. Tabung banyak, pakat-pakat pilih, insya-Allah. Pakat-pakat menambah saham akhirat. Apa maaf, insya-Allah kita bertemu di program yang akan datang. Sekian. Jangan lupa perbanyakkan solat malam, termasuk qiyamul lail, iktikaf di masjid setiap hari ada. Insya-Allah qiyamul lail mula 3.30 pagi. Jemput datang beramai-ramai, bawa keluarga, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.